Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok tentang satu kereta yang sekarang ni pegang rekod unofficial kereta paling laju di dunia dengan kelajuan 490 km sejam, iaitu Bugatti Chiron. Kalau korang nak tahu, nak beli kereta ni bukan setakat kena ada duit je tau. Nak beli kereta ni kena dapat invitation dari Bugatti sendiri. Kata diorang, average client diorang biasanya ada dalam 40 kereta dalam collection diorang, ada 2 kapal terbang sendiri, ada lukisan-lukisan mahal di seluruh dunia dan ada kapal layar. Kalau diorang jumpa orang yang macam ni, baru dia akan jemput korang untuk pergi ke kilang Bugatti dekat Molsheim dekat Perancis sana. Dan bila sampai kilang tu, barulah diorang pujuk customer ni untuk beli kereta tu lah. Kalau ikutkan, korang sekarang ni dah boleh agak belum? Kereta ni harga dia berapa? Nanti saya bagi tahu. Sebagai clue, harga deposit saja adalah RM1 juta. Ni deposit je tau. Kereta tu tak nampak bayang pun lagi. Jadi apa yang special sangat pasal kereta ni? Of course lah, dia sangat laju, tapi rekod dia tu belum lagi official sebenarnya. Lepas tu, apa yang special sangat kereta ni? Dia bukanlah kata kereta paling mahal di dunia pun, sebab ada lagi kereta yang lagi mahal dari dia. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, kalau korang nak tahu, nama Chiron ni sendiri diambil dari seorang pelumba kereta yang legend, iaitu Louis Chiron. Louis Chiron ni dia berlumba sekitar tahun 30-an sampai 50-an. Kiranya antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua lah. Dan Louis ni dia menang banyak racing masa dia bawa kereta Bugatti. Jadi Bugatti pun ambil nama dia ni untuk letak sebagai salah satu model dalam line up kereta dia orang yang moden. Louis Chiron ni pada zaman dia memang sangat popular, sampaikan kalau ada driver lain yang bawa laju kan, dia orang akan cakap he drives like Chiron. Maknanya dia drive macam Chiron. Kira nama Chiron tu memang legend lah masa tu. Kalau zaman sekarang ni, legend racing macam Michael Schumacher lah. Bugatti Chiron ni sebenarnya adalah adik kepada satu lagi Bugatti yang legend juga, iaitu Bugatti Veyron. Bugatti Veyron ni dia sangat terkenal sebab dia pernah set rekod dunia kereta yang paling laju pada tahun 2010 dulu. Lepas Veyron ni pecahkan rekod, memang banyak lagi kereta dah pecahkan semula rekod tu. Tapi tak dinafikan, kereta lain yang pecahkan rekod tu semuanya kereta yang susah nak dibawa, tak selesa nak dipandu. Falsafah Bugatti ni pula adalah walaupun kereta dia sangat laju, dia orang tetap tak nak korbankan keselesaan pemandu dengan penumpang dekat dalam kereta. Biasanya kereta yang ekstrim ni kita kena pilih tau, sama ada nak selesa atau nak laju. Kalau nak selesa, biasanya kereta ni handling dia tak sharp sebab suspension tu manufacturer akan tune supaya dia berbuai sikit, barulah selesa. Bila nak laju pula, suspension tu kena keraskan supaya boleh ambil corner dengan laju. Jadi ride pula tak selesa. Lepas tu kereta tu sendiri nak kena ringan, jadi banyak benda yang diorang buang sebab nak bagi laju. Tapi Bugatti Veyron ni tak. Dekat dalam masih nampak mewah dan selesa. Siap dengan leather seat lah, siap dengan aircon dan macam-macam lagi lah. Dan Bugatti Chiron ni pun meneruskan falsafah Veyron ni. Dia kereta yang bukan setakat laju tapi selesa. Bentuk dia pun sebenarnya ada kesinambungan dari design Veyron dulu, tapi memang dapat nampak lah beza dia. Cuma kalau orang tengok sekali je, orang dah tahu dah ini mesti kereta Bugatti. Dan enjin kereta Chiron ni pula asalnya adalah dari kereta Veyron juga. Tapi of course lah, diorang dah update supaya lagi power lagi enjin ni. Enjin ni berkapasiti 4 liter dengan susunan W16 dan ada 4 turbocharger semua sekali. Power output dari enjin ni pula adalah dalam 1500 horsepower pada 6700 rpm dan 1600 Nm torque dari 2000 sampai 6000 rpm. So ini kategori hypercar lah. Jadi walaupun enjin ni kapasiti dia sama dengan enjin Veyron, power dia dekat 500 horsepower lebih tinggi dari enjin Veyron sebelum ni. Jadi saya rasa mungkin diorang naikkan boost dia punya turbocharger dan ada banyak lagi lah perubahan komponen dan juga software enjin tu sendiri. Sebab 500 horsepower tu banyak juga kalau nak ikutkan. Enjin sama je saiz dia. Dan disebabkan enjin ni ada torque yang banyak pada RPM yang rendah, dia boleh accelerate dari 0 sampai 100 km sejam dalam 2.4 saat saja dan 0 sampai 200 km sejam dalam 6.5 saat. Kereta saya baru sampai 60 kot 6 saat tu. Chiron dah sampai 200 km sejam dah. Kira dia punya 0 sampai 100 km sejam tu lebih kurang sama cepat dengan kereta F1. Tapi kalau anda fikir balik, kereta F1 tu kecil je, ringan pula tu. Kereta Chiron ni besar gedabak dan berat tapi boleh pecut selaju ni. Maknanya
enjin dia memang sangat power lah. Sebenarnya walaupun kita fikir, oh enjin 8 liter mestilah power kan, jadi mesti senang-senang je nak dapat acceleration macam tu. Tapi sebenarnya enjin yang besar ni lah yang susah nak dapatkan respons yang cepat. Sebab saiz dia besar, setiap kali kita tekan minyak akan ambil masa sikit untuk udara tu penuhkan ruang-ruang yang ada dalam enjin ni. Kalau dalam kes turbo, kita panggil dia sebagai turbo lag lah. Contoh macam kalau turbo besar, memanglah dia power tapi lagi banyaklah lag sebab ruang dalam turbo ni besar. Kalau turbo tu kecil pula, tak ada lag sangat tau, tapi tak power pula sebab dia kecil. Sama juga macam enjin. Jadi walaupun Chiron ni enjin dia 8 liter, tapi engineer dia dah jumpa control method yang tepat untuk pastikan enjin ni tak ada lag langsung walaupun ada 4 turbocharger. Kalau anda nak tahu kereta apa yang ada turbo yang paling laju di dunia ni, boleh klik link dekat sini. Kalau ikutkan Bugatti Veyron sebelum ni, strategi dia adalah bila dekat RPM rendah, tak semua turbocharger ni operate, jadi kuranglah lag. Bila nakkan power yang banyak dan bila dah laju tu, baru semua 4 turbo ni berfungsi supaya dapat deliver power yang driver tu nak. Dan Chiron ni sebenarnya ada banyak variant lah. Diorang namakan variant-variant ni Chiron Sport, Chiron Super Sport, Chiron Noir, dan ada 2-3 lagi variant yang saya pun tak reti nak sebut. Dan yang paling power adalah Chiron Super Sport 300 Plus. Power kereta ni dia lebih sikit dari Chiron yang biasa, dia lebih dalam 80 horsepower. Variant ni lah yang Bugatti claim boleh sampai 490 km sejam tu. Dan kalau ada potential client nak beli kereta ni dan nak test top speed dia, Bugatti boleh uruskan untuk bawa kereta ni pergi ke Aerolesian Test Track. Ini salah satu antara 2-3 tempat dalam dunia ni yang kita boleh topkan lah Bugatti Chiron ni. Dekat Highway Plus tu tak lepas saya rasa sebab banyak kereta belah kanan. Dan setakat ni jumlah kereta Chiron yang ada atas jalan adalah 270 unit. Dan Bugatti pun nak buat dalam 500 unit je. Jadi kalau nak beli sempat lagi ni. Tapi agaknya berapa harga dia ya? Tadi saya dah cakap kan, deposit dia saja RM1,000,000. Ini deposit anginnya tau. Kereta tu tak nampak bayang lagi. Tak start buat pun lagi. 9 bulan sebelum kereta tu akan start dibuat, kita kena bayar pula second installment. Dan bila dah siap, sebelum handover kunci tu, kita habiskan bayar. Jumlah total adalah RM10 juta. Ini tak masuk cukai import tau kalau nak bawa balik Malaysia. Jadi kiranya kalau nak beli kereta ni, dah lah kena dapat jemputan dulu. Lepas tu kena keluar deposit atas angin. Lepas tu saya rasa nak kena tunggu setahun juga tu sebelum kereta tu siap. Nak kena tunggu tu yang malas nak beli tu kan. Tapi kalau malas nak beli kereta sebenar, boleh je beli Lego set Bugatti Chiron tu. Tapi harga Lego tu pun boleh tahan juga. Korang rasa dah ada belum orang Malaysia beli Bugatti Chiron ni? Kalau Veyron tu saya tahu ada, cuma tak pernah nampak lagi. Tapi Chiron ni saya tak sure dah masuk Malaysia ke belum. Korang pernah nampak tak? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.